Bismillahirrahmanirrahim. Telah timbul pelbagai kerosakan dan bala bencana di darat serta di laut dengan sebab apa dilakukan oleh tangan manusia. Timbulnya demikian kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian daripada balasan perbuatan buruk yang mereka lakukan supaya mereka kembali insaf dan bertaubat. Demikian terjemahan surah Ar-Rum ayat 41. Belum habis pandemik, negara diuji dengan banjir besar yang melanda negara hujung Disember lalu. Ujian yang bertimpa-timpa menimbulkan persoalan, adakah bencana pandemik, banjir besar, tanah runtuh ini menterjemahkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala? Apa yang telah kita lakukan? Adakah benar dakwaan hutan kita dijarah dengan tamak si pengusaha bala? Belum lagi manusia seolah-olah mengundang bencana kepada kehidupan mereka apabila pembangunan pesat yang dijalankan mengetepikan aspek penjagaan dan pemeliharaan alam. Di mana pemimpin yang bertanggungjawab memantau segala salah laku ini? Please, this is a serious issue. Bukan semua perkara yang dikatakan sebagai naluri itu adalah satu sebab untuk kita mengatakan ia benar. Banjir, bencana buatan atau murka Allah. 1 jam kita akan membincangkan topik ini dengan 4 panel. Maka kita tidak punya banyak masa kerana apabila bercakap tentang 4 panel, maka akan banyak hujah dan ulasan yang perlu kita fokus. Saya perkenalkan di studio terlebih dahulu, selamat datang kepada pengarah urusan Eco Timberlands Sinan Berhad yang bakal menjadi wakil industri pembalakan kita, iaitu Dr. Abaidullah bin Mustafa. Assalamualaikum Dr. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih datang dari Kedah. Baik, Alhamdulillah. Dan di sebelah beliau kami bawakan pensyarah kanan Pusat Pengajian Pembinaan FSPU UiTM Shah Alam, Insinyur Teknologis Dr. Rumaizah Muhammad Nordin. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, di talian Skype kita bawakan Ketua Jabatan Pengajian Islam UPSI ataupun UPSI Profesor Madya Dr. Muhammad Rozaimi Ramli dan juga penyelidik utama Pusat Pengurusan Alam Sekitar dan Infrastruktur Mampan UTHM Profesor Madya Dr. Haryati Syafiee. Maka pada hari ini kita ada 4 stakeholder, mereka yang penting untuk membicarakan tentang banjir ini. Adakah ia bencana buatan manusia ataupun murka Allah? Jadi sebelayaknya untuk menjawab persoalan ini, saya mahu terus pergi kepada Dr. Rozaimi. Doktor, selain ayat 41 dalam surah Ar-Rum yang kita perdengar sebentar tadi, Allah terus berfirman dalam surah sama ayat 9, maksudnya dengan yang demikian maka Allah tidak sekali-kali menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiai diri sendiri. Doktor, adakah ujian yang sedang melanda Malaysia saat ini adalah terjemahan kepada kemurkaan Allah? Bukan sahaja akibat kerakusan manusia menjara alam sekitar, namun berleluasanya maksiat, Doktor? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Finas dan semua ahli panel yang hadir pada program pada petang ini. Bila kita melihat kepada ayat Al-Quran, di sana ada pelbagai ayat Al-Quran yang menceritakan tentang bencana, yang bercerita tentang bala yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada manusia. Yang dibacakan tadi sewaktu montaj program ini dimulakan, itu adalah salah satu daripada dalil yang menunjukkan bahawasanya kerosakan yang berlaku itu adalah dengan usaha tangan manusia. Bahkan kalau kita tengok dalam surah Syura, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wama asabakum min musibah fabima kasabat aydikum. Apa saja yang turun daripada musibah ini, maka ia adalah dengan hasil tangan kamu sendiri, hasil usaha kamu sendiri. Tetapi di sana ada juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan asyaddun nasi bala'an al-anbiya summal amsal fal amsal. Manusia yang paling banyak, yang paling berat menerima ujian daripada Allah itu adalah para anbiya dan orang yang kuat mengikuti mereka.
dan orang yang selepas daripada itu. Bila kita tengok dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, di sana ada riwayat Nabi SAW menyebutkan fa in kana fi dinihi sulba ishtadda bala'u. Apabila lagi kuat pegangan agamanya, makin lagi kuat ujiannya. Maka saya menyebutkan di sini secara disiplinnya, apabila di dalam Al-Quran ataupun hadis menyebutkan sesuatu peristiwa yang berlaku di zaman dahulu ataupun di zaman Nabi SAW, ia dinyatakan secara jelas sebagai bala bencana, maka ia adalah bala bencana. Tetapi bila ia berlaku di zaman terkemudian, bila dia berlaku di zaman ini, adakah ia merupakan kesan hasil kerosakan manusia? Jika ada bukti empirical, bukti yang jelas daripada ilmu, kita panggil ilmu sains ataupun ilmu apa saja yang kita boleh panggil, dalam bahasa Arab kita panggil ilmu tajribiyah, ilmu pengalaman kita menunjukkan pasti ini adalah hasilnya. Banjir berlaku disebabkan pembalakan yang tidak terkawal, disebabkan oleh kerana sungai yang dikecilkan. Jika ada bukti yang benar, kita boleh mengatakan ya, ini berlaku disebabkan faktor ini. Tapi adakah kita berhak untuk mengatakan sesiapa yang terkena banjir ini confirm pasti Allah Ta'ala murka pada dia? Kita kata kita tidak ada bukti yang jelas. Kita cuma boleh memberikan peringatan kepada manusia, mengatakan bahawasanya mungkin ini adalah bencana, mungkin juga ia adalah ujian, dan mungkin satu kita panggil apa, satu bencana musibah yang turun, ia adalah ujian bagi satu pihak yang saleh, dan ia juga merupakan satu peringatan bagi orang yang jauh daripada petunjuk agama dan juga bagi orang-orang yang melakukan kerosakan di atas muka bumi ini. Jadi itulah disiplin kita apabila berhadapan dengan musibah yang melanda negara. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Dr. Nora. Dr. Rumaizah, kita tahu bencana alam ni kita dipengaruhi oleh dua sebab, iaitu faktor semula jadi dan manusia. Dan seandainya pembangunan terkawal, longkang dan parit diselenggara dengan sewajarnya, dasar perancangan guna tanah untuk pembangunan dilaksana dengan baik, penerokaan di kawasan sensitif tidak dilakukan, adakah faktor semula jadi seperti perubahan monsun dan tiupan angin yang sukar untuk dikawal, intensiti hujan yang tinggi akan tetap mengakibatkan kemusnahan besar seperti yang berlaku di negara kita baru-baru ini? Okey, secara dasar je. Ya. Okey, alam semula jadi ni secara natural ni dia ada cara dia sendiri untuk dia neutralize. Kalau hujan turun pun dia, kalau tidak terganggu dengan hebat, dia akan ada modus dia untuk dia settle. Namun tadi bila disebutkan mengenai banyaknya bangunan rapid kan, so semua itu mengundang kepada mengurangkan kebolehan alam tu untuk menguruskan proses dia sendiri. Jadi memang baiklah kalau kita put forward ataupun kita emphasize on bila kita ada pembangunan, kita mesti pastikan ada apa orang kata level dengan apa yang diperlukan oleh alam itu sendiri. Maksudnya doktor, seandainya segala-gala ini dijaga dan diselia dengan baik, walaupun dengan faktor semula jadi, ia tidak akan memburuk seperti apa yang berlaku di negara kita? Sepatutnya. Airnya akan naik, banjir akan berlaku, namun kerosakan dan tahap bencana itu tidak seteruk itu, sekritikal itu? Well, di satu tahap di mana bila kita sebutkan mengenai perancangan, okey, sebagai seorang jurutera, ya, kita telah dilatih ya untuk memastikan bahawa setiap struktur ataupun setiap infrastruktur yang kita bina tu boleh apa orang kata cater the capacity. Ya, tetapi to a certain extent apabila terdapat rapid pembangunan tu mungkin kurang pula semak semula apa yang telah ada tu. So mungkin itu boleh menjadi penyebablah. Ya, Prof Hayati, kita tahu litupan kawasan berhutan di Malaysia pada masa ini 55.3% yang meliputi kawasan seluas 18.27 juta hektar daripada keluasan tanah negara. Soalan saya, jika 55.3% ini sudah sedia ada menepati komitmen Malaysia pada sidang kemuncak bumi 1992 di Brazil untuk mengekalkan 50% keluasan tanah Malaysia diliputi hutan,
Maka apakah punca kepada kejadian tanah runtuh, banjir besar, banjir balak di beberapa negeri baru-baru ini? 100% akibat faktor semula jadi semata-mata atau dengan 1.7% kawasan hutan terosot di negara ini sudah mampu mengakibatkan bencana alam di negara kita? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada TV Al-Hijrah kerana sudi mengundang saya pada petang ini untuk bersama-sama dengan tetamu-tetamu yang lain membincangkan satu topik yang pada saya sangat-sangat relevan dengan apa yang berlaku dalam negara sekarang, iaitu berkaitan dengan isu ataupun bencana manusia ataupun bala daripada Allah. Alhamdulillah, merujuk kepada soalan yang diberikan oleh Finas tadi, saya suka untuk melihat fenomena ini secara lebih global dalam perspektif yang lebih luas, dan lebih luas. Betul, kalau kita lihat dari tahun ke tahun mengikut statistik yang dikeluarkan menunjukkan bahawa hutan di seluruh dunia menunjukkan berlakunya pengurangan. Bahkan daripada tahun 2002 hingga 2005 menunjukkan sebanyak 7.5% hutan telah menunjukkan kemerosotan. Justru itu kita bertanya, bagaimana hutan yang menjadikan yang merupakan satu simbol ekosistem yang penting kepada dunia telah diterokai. Bagaimana dari segi undang-undang di Malaysia? Kita ada undang-undang Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Akta tersebut cukup lengkap dari aspek macam mana untuk mencegah, mengawal, mengurus dan membaiki alam sekitar yang telah musnah. Persoalannya sekarang ialah saya melihat dari aspek yang pertama ialah bagaimana penguatkuasaan itu dilakukan. Itu yang pertama. Dan yang kedua ialah dari segi kesedaran masyarakat Malaysia dalam memahami isu-isu berkaitan dengan alam sekitar. Kita harus sedar bahawa dasar alam sekitar negara sendiri menetapkan bahawa pembangunan yang dijalankan di Malaysia haruslah mempunyai kelestarian. Kita tidak mengekang pembangunan, kita tidak menolak pembangunan. Tetapi dalam masa yang sama, pembangunan itu haruslah tidak mengabaikan aspek-aspek kelestarian alam sekitar. Jadi bila kita lihat dalam aspek ini, kenapa masih lagi ada berlaku penebangan hutan, kenapa masih lagi berlaku pencemaran alam sekitar dan sebagainya. Jadi kita melihat mungkin ada sesuatu yang perlu kita lihat ataupun kaji secara lebih mendalam lagi. Apakah di sebalik berlaku fenomena ini? Itu pada pandangan saya lah, Syaz. Cuma saya rasa dua benda poin yang saya nak tegaskan di sini ialah di Malaysia ini ialah satu ialah dari aspek penguatkuasaan. Kita ada undang-undang, sejauh mana pematuhan mereka yang terlibat dalam aktiviti pembalakan itu mematuhi. Sebab kita sedia maklum bahawa untuk membalak ni ada lesen dan ada peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi. Tetapi mengapa masih berlaku lagi pencurian ataupun kita kata penebangan hutan secara haram? Di situ saya nampak berlakunya dari segi penguatkuasaan. Kenapa masih berlaku benda macam tu? Dan yang kedua ialah dari aspek kefahaman ataupun kita kata kesedaran alam sekitar itu sendiri kepada masyarakat Malaysia. Macam mana masyarakat Malaysia perlu memahami dan juga cakna terhadap alam sekitar mereka. Jadi kalau kedua-dua ini diseimbangkan, saya percaya bahawa di masa-masa akan datang penebangan hutan ini dapat kita kawal dari masa ke semasa. So saya rasa itu saja bagi pihak saya, Syaz. Baik, Dr. Abaidullah, selaku pengarah urusan Timberlands yang Berhad, Doktor menyatakan hanya mengusaha kawasan-kawasan pembalakan yang telah diluluskan pihak berkuasa melalui prosedur yang ketat bagi menjamin kelestarian sumber kayu untuk industri perkayuan negara. Prosedur ketat ini juga melibatkan kelulusan Jabatan Alam Sekitar dan Jabatan Perhutanan Negeri. Dan langkah ini dilakukan bagi mengelakkan penuaian balak secara berlebihan di dalam negara. Cuma doktor, soalan saya, bukankah aktiviti pembalakan ini akan menyebabkan pelbagai spesies fauna dan flora musnah secara besar-besaran? Walaupun pembalakan hanya menebang pokok-pokok yang bersaiz besar sahaja, tetapi pokok-pokok kecil di bahagian bawahnya akan turut musnah. Dan bagaimana pula aktiviti penarahan bukit untuk dibina laluan mengangkut balak yang kita tahu telah menyebabkan hakisan tanah
dan kegagalan cerun, Doktor? Pertama sekali, saya memohon izin untuk berbeza pendapat. Silakan, Doktor. Dengan Profesor Dr. Muhammad Rozaimi dan juga memohon untuk berbeza pendapat dengan Profesor Madya Dr. Hayati. Pada saya, surah Ar-Rum ayat 41 yang dibacakan tadi itu tidak boleh dibaca secara berasingan dalam surah dalam Al-Quran, dan juga tidak boleh dibaca berasingan dengan hadis-hadis yang telah dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama ialah dalam Al-Quran Allah Taala adalah bersifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah Taala tidak bersifat dengan sifat murka yang membuta tuli. Maha suci Allah daripada sifat-sifat yang hina. Sifat-sifat murka adalah sifat-sifat yang tidak baik. Lebih-lebih lagi sifat-sifat murka itu dipamerkan hanya pada bulan Disember setiap tahun. Jadi adalah agak mustahil untuk kita, untuk saya lah terutamanya, untuk bersetuju dengan tajuk bahawa murka Allah. Di sini bukan tentang murka Allah. Bukan tentang banjir yang kita refer ini adalah banjir yang berlaku baru-baru ini. Bukan adalah murka Allah. Ia adalah hasil daripada fenomena bumi. Sebab pada 24 hari bulan, sebelum kejadian banjir, 2 hari sebelum itu, pihak kaji cuaca daripada Jepun telah memberitahu warning kepada Malaysia bahawa taufan besar di atmosfera yang berlaku di Lautan Pasifik sedang menuju ke arah Malaysia pada kadar kelajuan 85 km sejam. Pergerakan itu bukan kerana pembalakan. Pergerakan taufan yang membawa air di atmosfera bukan kerana tarahan pokok-pokok balak, flora dan fauna. Ia adalah hasil daripada kegiatan fenomena bumi di atmosfera sana yang membentuk taufan besar yang mengutip air daripada lautan, bergerak laju menuju ke Malaysia dan menurunkan airnya secara banyak selama 3 hari berturut-turut tanpa berhenti-henti. Bukan soal pembalakan. Soalnya ialah hujan yang begitu banyak selama 3 hari 3 malam dicurahkan air bumi daripada langit kepada bumi tanpa berhenti-henti mengakibatkan paras air naik. Adakah itu sebab pembalakan? Sebab itulah saya tidak bersetuju dan mohon izin untuk berbeza pendapat dengan panel-panel yang ada. Dan satu lagi pula, kalau kita baca dalam surah Al-Balad ayat yang pertama, laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah Taala berfirman, telah kami jadikan manusia itu dalam keadaan susah payah. Susah payah itu maksudnya dalam kehidupan, bencana bumi. Dan bencana bumi bukan banjir sahaja. Kalau kita kata bencana itu buatan manusia, apakah tsunami buatan manusia? Apakah gempa bumi buatan manusia? Adakah letupan gunung berapi yang begitu hebat buatan manusia? Itu adalah di antara senarai-senarai bencana bumi yang berlaku di permukaan alam ini. Adakah gunung berapi berlaku kerana pembalakan? Adakah tsunami berlaku kerana pembalakan? Apa saya nak tegaskan di sini? Pembalakan yang dilakukan di Malaysia ini secara lestari bukan penyebab banjir yang berlaku pada awal Disember. Itu saja saya bertanya. Mungkin Dr. Dora boleh mengulas berkenaan dengan persoalan yang diajukan oleh Dr. Abai dulu berkenaan dengan Allah itu bersifat pengasih dan penyayang, Doktor. Saya ingat Dr. Abaidullah tak dengar ucapan saya kot. Saya tak sebut pun. Saya kata jangan menyatakan secara pasti ia adalah kemurkaan Allah ataupun ia adalah ujian daripada Allah. Boleh jadi satu musibah, ujian pada satu pihak dan satu musibah yang sama kemurkaan Allah pada satu pihak. Bila kita mengatakan sifat Allah itu murka, Allah bersifat dengan sifat murka. Sebab itu dalam surah Fatihah kita menyebutkan ghairil maghdubi alaihim, bukan orang yang kita murka. Kita tak nak jalan orang yang Allah Taala murka pada mereka. Kerana sifat murka Allah itu ada dan sifat murka Allah itu layak bagi orang yang merosakkan alam.
Falaula iz ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum. Kalau tidak kerana sepatutnya apabila kami menurunkan bencana kepada mereka, tadarra'u, mereka sepatutnya tunduk, tetapi jiwa mereka keras. Allah Subhanahu wa taala apabila menurunkan ayat Quran, Allah memberikan peringatan kepada orang yang melakukan kerosakan. Allah menyebut dalam surah Al-Anfal, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Takutlah kamu kepada bencana, kerana kalau dia turun, dia tidak hanya turun kepada orang yang zalim saja di antara kamu. Jadi maksudnya ada di dalam Al-Quran itu musibah yang turun disebabkan kerosakan yang dilakukan oleh tangan manusia. Dan kalau dia turun, dia bukan hanya berlaku kepada orang yang melakukan kerosakan. Sebaliknya ia juga berlaku kepada orang yang baik. Tetapi bila turun kepada yang baik, ia turun sebagai pengangkat darjat. Ia turun sebagai pahala kepada orang yang sabar. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, masalah bila disebutkan tentang lestarinya pembalakan di Malaysia. Saya tidaklah pakar dalam bidang ini, mungkin Profesor Haryati boleh jawab. Cuma saya nak bagi tahu, kami sebagai rakyat apabila melihat kepada laporan yang dikeluarkan oleh Jabatan Perhutanan Negeri Pahang, kami merasakan ada kekeliruan di sana apabila dikatakan tidak ada pembalakan. Tapi apabila laporan Sinar menunjukkan pokok-pokok balak itu sebahagiannya ada kesan potong. Jadi menunjukkan kepada kita di sana terdapat sesuatu yang meragukan di dalam laporan. Jadi kita nak bertanya, macam mana satu orang kata apa, betul kita kata hujan itu turun itu adalah fenomena alam. Tetapi bagaimana balak-balak ini boleh turun kalau pembalakan itu berlaku secara lestari dan dikatakan tidak ada pembalakan di situ. Sedangkan kesan potong itu ada. Siapa yang potong? Saya tak tahu. Jadi ini yang menimbulkan satu keresahan pada masyarakat, dan saya sendiri menulis dalam Facebook, jangan, mudah-mudahan tidak ada unsur pembohongan dan penipuan kepada rakyat dalam isu ini. Kerana yang merana, yang hancur rumah adalah rakyat. Yang menerima balak-balak yang hanyut dengan air ini. Wallahu a'lam. Ya, Prof Hayati, mungkin selepas ini, selepas kita berhenti rehat seketika, saya mahu mohon Prof Hayati memberi sedikit ulasan daripada apa yang disampaikan oleh Dr. Abaidullah sebentar tadi, bahawa ini adalah 100% hasil daripada fenomena alam semula jadi tanpa melibatkan aktiviti pembalakan. Kita mohon Profesor Hayati menjawab selepas ini, jangan ke mana-mana. Alhamdulillah, kembali menalisis. Mungkin Prof Hayati boleh terus menjawab soalan yang kita lontarkan sebelum kita berhenti rehat seketika tadi. Prof, silakan. Okey. Baik, terima kasih di atas soalan yang sangat menarik pada saya untuk saya kupas pada petang ini. Iaitu sebelum itu sukalah saya untuk menerangkan bahawa bencana ini, sebab di awal tadi memang saya nak sebut tapi saya terus masuk kepada untuk menjawab soalan daripada Syah tadi. Okey, kalau kita lihat bencana ini sebenarnya kita boleh kategorikan kepada dua, iaitu bencana ini kita definisikan pertama ialah terjadi disebabkan ataupun peristiwa yang berlaku secara tiba-tiba, ataupun peristiwa ataupun tragedi yang berlaku yang boleh mengakibatkan kemusnahan dari segi kemusnahan harta benda, kerosakan, kecederaan, dan yang paling kritikal ialah kepada kematian. Okey, so kita jelas di sini bahawa ini adalah bentuk bencana yang berlaku seperti mana yang berlaku sekarang ini. Dan bencana ini pula boleh berlaku disebabkan oleh faktor semula jadi dan juga oleh faktor aktiviti manusia. Ya. Okay. Saya sebut faktor semula jadi. Faktor semula jadi ini berlaku apabila, contohnya saya bagi, berlakunya hujan lebat yang luar biasa. Sama ada dia didorong oleh taufan ataupun didorong oleh perubahan monsun timur laut dan sebagainya. Yang kedua ialah bencana semula jadi juga berlaku disebabkan oleh gangguan ataupun kita kata gelinciran di permukaan bumi, boleh mengakibatkan berlakunya tsunami ataupun gempa bumi dan sebagainya. Itu adalah bencana yang kita kategorikan sebagai bencana alam akibat daripada semula jadi. Yang kedua, bencana alam juga boleh berlaku disebabkan oleh faktor ataupun aktiviti manusia. Okey, yang saya cuba nak tekankan di sini ialah apabila aktiviti manusia ini dilakukan melebihi ataupun
di luar ataupun melangkaui batas yang sepatutnya. Sebab secara semula jadi, kalau ikutkan, sejak daripada azali lagi, interaksi telah berlaku di antara manusia dengan alam sekitar. Yang mana manusia ini memang sangat bergantung kepada alam sekitar untuk meneruskan kelangsungan hidup. Memerlukan udara untuk pernafasan, tanah untuk pertanian, dan juga tumbuh-tumbuhan untuk sebagai sumber makanan dan sebagainya. Tetapi apabila interaksi di antara manusia dengan alam sekitar itu berlaku di luar daripada batasan ataupun menjakau daripada yang sepatutnya, maka yang akan memberi kesan ialah alam sekitar itu akan memulangkan balik dalam bentuk bencana yang lebih besar. Itu adalah salah satu daripada macam mana alam sekitar ini memberi signal ataupun memberi isyarat di atas perbuatan manusia. Tetapi saya tidak menyatakan bencana yang berlaku ini 100% disebabkan oleh aktiviti manusia. Tidak. Tetapi apabila berlaku kombinasi ataupun gabungan di antara faktor semula jadi, contohnya hujan yang lebat, luruhan angin, dan ditambah dengan aktiviti manusia yang tidak mampan, akan mengakibatkan bencana itu menjadi lebih besar. Okey, itu yang kita nampak. Seperti mana contohnya kita kata berlakunya banjir puing ataupun kita kata kepala air yang berlaku di kawasan pedalaman. Macam mana bencana itu berlaku? Sebenarnya faktor utama ialah hujan lebat. Okey, hujan lebat. Apabila hujan lebat turun di satu-satu kawasan, tanah tu dah tak mampu lagi nak menerima limpahan air yang banyak, akhirnya dia akan menggelosor dan turun ke bawah sebagai tanah runtuh ataupun kita katakan sebagai banjir puing tadi. So dalam keadaan ini apabila faktor semula jadi itu dengan hujan yang lebat, kemudian sungai pula tidak mampu untuk menampung luahan air yang banyak itu disebabkan berlakunya hakisan tadi, tanah-tanah tadi dimendapkan ke dasar sungai, akhirnya sungai menjadi cetek dan akhirnya air sungai itu akan melimpah keluar dan akan membanjiri kawasan-kawasan di persekitaran lah. Itu yang kita nampak fenomena yang banjir itu berlaku. Satunya ialah faktor semula jadi, kemudian digabungkan dengan aktiviti ataupun tindakan manusia tadi menyebabkan bencana itu menjadi lebih besar. Ya, baik. Dr. Abaidullah, doktor menolak andaian tiada pembalakan maka tiada banjir. Jelas doktor telah menjustifikasikan begitu sebentar tadi. Malah doktor berpandangan pembalakan lestari mampu memelihara hutan berikutan pokok adalah spesies hidup dan usia matang antara 30 hingga 40 tahun. Jika tidak dituai, ada pokok mati dan membazir. Dan dalam tempoh 30 ke 40 tahun, ladang hutan perlu dibuat penipisan hutan bagi membuka ruang cahaya matahari menembusi pokok-pokok yang sedang membesar. Saya mohon Dr. Abaidullah untuk terangkan kepada kami, berikan pencerahan berkenaan penipisan hutan adalah pembalakan untuk pengurusan ladang hutan, Doktor? Finas, saya masih nak balik pada isu asal. Iaitu bencana banjir yang baru-baru kita terima ni adalah bencana buatan manusia. Yang mana saya langsung tak bersetuju. Dan juga saya pun juga masih tidak bersetuju bahawa ianya adalah murka daripada Allah Ta'ala. Masih saya tidak setuju. Kerana yang saya sebut tadi adalah fasa pertama. Saya akan masuk mengapa saya tidak bersetuju lagi. Banjir di muka bumi berlaku sudah banyak kali. Di Malaysia tahun 2020 pun berlaku banjir yang sama. Kerana banjir yang saya sebut tadi akibat taufan di atmosfera yang membawa hujan lebat daripada lautan ke tanah besar. Masa itu terkena di Sabah. Kematian lebih kurang 230 orang meninggal. Kemudian sebelum pembalakan dilakukan di atas muka bumi ini, iaitu pada tahun 1099. Lama dulu. Yang mana tercatat sejarah. Berlaku banjir yang sama, iaitu di England dan di Belanda, kematian sebanyak 100,000 orang. Semasa 1099 tidak ada pembalakan komersial, Finas. Tidak ada. Mengapa banjir masih berlaku? Ini jelas bahawa fenomena banjir adalah bencana alam yang disebut oleh Profesor Hayati tadi, bahawa berlaku dengan tiba-tiba. Berlaku dengan mengejut. Membawa kerosakan yang besar. Membawa kematian yang banyak. Itulah sifatnya bencana alam yang berlaku berulang-ulang. Tahun lepas berlaku, tahun ini berlaku. Bulan 12,
maka saya tetapkan pendirian saya bahawa mustahil untuk Allah Ta'ala nak marah bulan 12 saja. Kalau Allah Ta'ala nak murka, murkalah 9 tahun. Mengapa nak marah bulan 12 saja? Ini menunjukkan bahawa fenomena alam semula jadi itu apabila hujan lebat turun sepanjang selama 3 hari 3 malam berturut-turut. Bumi tidak dapat lagi menampung air. Meningkat air naik. Empangan pun tak lagi mampu untuk nak menahan air yang banyak, takut pecah. Dia lepaskan, naik lagi paras air. Itu sebenarnya tidak ada pun berkaitan dengan pembalakan. Baik, Ustaz tadi daripada Profesor Dr. Muhammad Ruzami mengata, mengapa balak datang tiba-tiba datang? Sifat balak kayu. Apabila air dia timbul. Apabila dia timbul atas kayu, dia mengalihlah, pergi ikut aluran air yang dibawa oleh air banjir tadi. Di mana dia nak settle down atas bumbung orang ke, atas jalan ke, dia ikut air. Bukan masalah pembalakan di sini. Namun aktiviti pembalakan tu wujud di kawasan itu, Doktor? Pembalakan seperti mana yang saya sebutkan adalah industri perkayuan yang mana negara membelurkan kayu. Ya. Maka pembalakan secara lestari yang dilakukan secara sah. Boleh dilakukan kerana telah mendapat kelulusan alam sekitar. Bukan masanya kita nak menuding jari menteri besar salah, raja salah. Bukan. Tidak ada sesiapa yang salah di sini. Hanya kebetulan bulan 12 kita buat tu turun banjir. Itu saja dia. Ya, silakan Dr. Rora. Yang menjadi persoalannya bila dalam laporan dinafikan ada kerja-kerja pembalakan. Itu yang menjadi persoalannya. Jadi kita mengatakan, saya kena jelas ya, daripada awal saya menyebutkan kita tidak boleh memastikan secara 100% adakah banjir ini disebabkan kemurkaan Tuhan ataupun tidak. Betul. Saya mengatakan boleh jadi dan boleh tak jadi. Ya. Boleh jadi kalau Allah Ta'ala berkuasa, yang menurunkan hujan banyak pada bulan 12 pun Allah. Yang menurunkan hujan sikit pada bulan lain pun Allah. Ya. Jadi Allah ini apabila menghantar apa saja bencana alam, orang mukmin akan mencari hikmah di sebaliknya. Betul. Saya mengatakan betul. Mungkin kita tidak boleh mengatakan ia 100% di sudut kemurkaan Allah. Ya, boleh jadi. Kerana ramai orang saleh yang kena. Tetapi dari sudut laporan itu yang dikeluarkan oleh Jabatan Perhutanan itu meragukan kita bila mengatakan tidak ada pembalakan. Tetapi setelah dilaporkan oleh Sinar Harian seperti mana yang dilaporkan dan diletakkan gambar, memang ada pembalakan berlaku. Jadi ini yang menjadi persoalan. Kenapa laporan itu tidak selari dengan apa yang berada di medan? Jadi kalau kita menafikan, Dr. Abaidullah nak menafikan kemurkaan Allah bukan hanya pada bulan 12. Saya mengatakan kalau ada penipuan ataupun selindung maklumat daripada rakyat, yang ni Allah Ta'ala murka. Ada hadisnya. Jadi jangan sampai kita mengundang kemurkaan Allah dengan kita memberikan maklumat yang tidak tepat kepada rakyat. Jadi itu yang saya nak tekankan. Kita tak boleh mengatakan, saya tulis, daripada awal saya tulis. Saya kata jangan menulis seolah-olah kita pasti musibah ini kerana murka Allah ataupun kerana maksiat yang kita lakukan. Boleh jadi, boleh tak jadi. Kita hanya mengambil pengajaran. Tetapi kerosakan yang berlaku di tangan kita, kalau ada, sila ambil tindakan. Ya. Kita jangan nafikan. Ya, selepas ini saya mewajukan kepada Prof. Hayati berkenaan dengan konflik pertanian dan pembalakan, namun kita berhenti rehat seketika. Prof. Hayati, kita nak bertanya tentang bagaimana pula dengan konflik pertanian dan pembalakan. Aktiviti pertanian peladangan dan pertanian pindah seperti penerokaan hutan untuk peladangan kelapa sawit, getah dan sayuran yang mengakibatkan penyah hutanan secara besar-besaran. Sebagai contoh, di Tanah Tinggi Lojing Kelantan dan Tanah Tinggi Cameron di Pahang, juga bukankah pembakaran hutan secara terbuka untuk pembersihan tapak ladang dan pertanian pindah juga memusnahkan ekosistem hutan? Doktor. Prof. Baik, terima kasih Syaz. Ya. Okey, merujuk kepada soalan itu, okey, kalau kita ikutkan di Malaysia ni, antara kita kata kitab yang kita pegang lah,
antara ialah kita pegang iaitu Akta berkaitan dengan kualiti alam sekeliling 1974 dan juga kita sebarang aktiviti pembangunan yang hendak dijalankan perlu mematuhi satu piawaian ataupun kaedah iaitu yang kita guna pakai sebagai EIA lah, Environmental Impact Assessment. Okey, jadi sebarang aktiviti yang hendak dijalankan baik untuk aktiviti pertanian ataupun hendak mengubah sesuatu kawasan itu untuk menjadikan kawasan ladang ataupun untuk aktiviti apa sajalah, contohnya untuk pembinaan lapangan terbang dan sebagainya, perlulah mendapat kelulusan daripada EIA. Maknanya kerja-kerja pembinaan atau pembangunan yang dijalankan itu haruslah berlaku dalam keadaan apabila lulus kesan ataupun impaknya kepada alam sekitar adalah pada tahap yang paling minimum. Okey. So merujuk kepada keadaan tadi, apa yang kita lihat ialah memang wujud konflik di antara pembangunan dengan kelestarian alam sekitar. Yang mana kita nak bagi laluan? Sama ada kita nak memberi laluan kepada pembangunan atau kita nak lestarikan dalam alam sekitar. Betul. So dalam aspek ini, apabila berlakunya konflik di sini, selalunya alam sekitar akan mengalah. Selalunya itu masalahnya. Kerajaan akan memberi laluan kepada pembangunan sebab kita tak nak menentang pembangunan sebab pembangunan adalah satu aspek yang sangat penting. Dia adalah salah satu daripada indikator yang menunjukkan negara kita ini sedang membangun dan maju. Jadi kita tidak boleh menolak pembangunan. Justru dalam soal ini saya melihat perlunya pematuhan terhadap EIA itu kepada sebarang ataupun kepada semua parti-parti, sama ada ia merujuk kepada kontraktor ataupun pengurus ladang, harus betul-betul mematuhi EIA. Dan satu lagi yang ingin saya sebutkan ialah EIA itu bukan sekadar kita mohon lulus, kemudian kita jalankan projek. Tidak. Sepatutnya penilaian itu berlangsung daripada projek itu bermula sehinggalah projek itu berakhir. Jadi nak tak nak pengurus itu haruslah mematuhi apa yang terkandung dalam EIA dari aspek mengurangkan pencemaran terhadap alam sekitar, dari aspek pencemaran bunyi, pencemaran tanah dan sebagainya. Jadi di sini saya nampak di Malaysia kita dah ada dua benda yang sangat penting, iaitu Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dan kita ada satu lagi metod ataupun kita kata pendekatan dalam pembangunan iaitu EIA. Jadi kemungkinan yang berlaku ini saya cakap secara umum lah, saya tak nak tuduh dan sebagainya. Okey, apa yang saya berlaku ialah kerisauan saya ialah dari aspek pemantauan pihak berkuasa. Okey, apabila kelulusan diberi kepada satu-satu pihak untuk mengadakan pembangunan, untuk mengadakan pembalakan, untuk mengadakan pertanian dan sebagainya, adakah kerja-kerja itu dipantau oleh pihak berkuasa? Itu yang saya nampak. Okey, kalaulah katakan cabaran di pihak berkuasa ialah kekurangan kaki tangan, itu biasa saya dengar, ataupun bukan skop dan sebagainya, saya rasa kita tak ada masalah. Kita boleh ambil rekrut je pelajar-pelajar daripada universiti untuk menjadi pegawai-pegawai terlibat dalam sekitar. So kita boleh memperkasakan, dari situ kita perlu perkasakan dari aspek pemantauan pihak berkuasa supaya kita dapat mengawal aktiviti-aktiviti yang sepatutnya ataupun di luar daripada yang telah diluluskan oleh EIA. Itu saya, Syaz. Baik, Dr. Rumaiza, Jepun menggunakan, saya nak membawa contoh Jepun. Jepun menggunakan sistem takungan banjir yang amat efektif apabila sebuah stadium menjadi tempat bermain bola sepak pada musim kering namun bertukar kepada kolam ketika musim hujan. Negara kita setakat ini di Kuala Lumpur hanya terdapat satu sistem takungan banjir di lembangan Sungai Kelang yang menyalurkan air kepada sekurang-kurangnya 7 kolam takungan. Sedangkan menurut pakar hidrologi sekitaran Profesor Dr. Muhammad Ikhwan Toriman, bagi mengelakkan banjir kilat, sistem takungan banjir amat diperlukan di kawasan-kawasan berhampiran hilir Sungai Kelang seperti Sungai Buloh, Shah Alam dan Petaling Jaya. Ini kerana pengurusan air banjir melalui terowong smart hanya mengurangkan 45% risiko banjir kepada kawasan-kawasan yang mudah banjir seperti Masjid Jamek, Lebuh Ampang, Jalan Tun Perak dan Dataran Merdeka. Soalan saya, tidak realistikkah pendekatan Jepun ini dalam menangani banjir untuk kita laksanakan di negara kita? Stadium sebagai pusat takungan banjir. Doktor? Terima kasih, Finas. Well, sebenarnya kalau kita sebut sebenarnya dia punya main team dia tu takungan. Alright. So any structure, apa-apa structure. Okay. Sebenarnya di Malaysia kita ada banyak
Ya, mungkin orang tak sedar. Alright. Tadi Finas juga sebut mengenai Shah Alam, Sungai Buloh, kan? So kenapa smart hanya 45% sahaja? Sebab lokasi dia memang untuk menguruskan kawasan di bahagian Golden Triangle tu. Whereby Selangor, Sungai Buloh ni di sebelah hilir. Ya. Dan memang sebenarnya kolam tadahan, takungan kita ada. Cuma kita tak jadikan sebuah stadium. You know, kita ada alternatif. For example, sebenarnya sekarang ni yang ada di Malaysia adalah kita gunakan tasik. Ya, tasik pada musim kering orang pergi jogging. Tapi bila musim hujan, sepatutnya ia bertindak sebagai kolam takungan untuk dia tahan air tu, dan apabila setelah sesuai masanya, dia akan mula mengeluarkan air itu perlahan-lahan ke sungai-sungai ataupun ke laluan air yang berkaitan. Keyword dia juga adalah melambatkan aliran air. Okey, tadi saya sebut mengenai capacity. Ya. So sebenarnya kita dah design to a certain capacity. Cuma tidak dinafikan musim monsun berubah, ya, sea level meningkat, jadi bilangan air itu banyak. Jadi di situlah perlunya, memang tidak dinafikan, memang perlu menahan air itu supaya dia mengambil masa untuk sampai ke main water body, ke main sungai, for example. Ya. And masalah kita sekarang, kalau saya boleh quote, kelestarian. Subhanallah, kelestarian. Malaysia memang go for lestari, green, everybody green. Tetapi sejauh mana again enforcement, sejauh mana pemantauan. Ya, kita ada semua benda. Sebab kata Dr. Hayati tadi, kita ada all the rules and regulation, kita ada guidelines, EIA. And sebenarnya kalau kita sebut pasal penanaman tu, kita ada guide untuk nak menanam, membuat kebun. Kita ada guide, semua ada. And then di PBT pula kita ada perancang bandar, yang mana semua aktiviti perancangan itu perlu mendapat kelulusan mengikut percentage development yang ada di kawasan tu. Jadi again, mungkin kekurangan kita adalah dari segi enforcement dan juga pemantauan. Bercakap tentang enforcement, penguatkuasaan, pemantauan, Profesor Hayati mengatakan penguatkuasaan, doktor mengatakan penguatkuasaan. Dr. Abaidullah, selaku pihak yang berada dalam industri itu, sejauh mana penguatkuasaan itu? Benarkah terdapat kelonggaran, kepincangan? Finas, saya rasa pihak Profesor Madya, Dr. Hayati dengan Dr. Rumaizah, dengan Profesor Madya, Dr. Muhammad Ruzaimi, kesemuanya hanya melihat pembalakan di pejabat masing-masing sahaja. Kalau kita melihat pembalakan di pejabat kita, memanglah kita rasa orang lain tak ada buat penguatkuasaan. Kita rasa seolah-olah Jabatan Hutan tidak membuat penguatkuasaan. Sebab kita duduk di pejabat, kita tidak berada di tapak pembalakan. Pada saya, semua itu adalah andaian-andaian, tuduhan-tuduhan oleh bukan sahaja pihak-pihak panel, malah kebanyakan masyarakat menuduh pembalakan ini tidak ada penguatkuasaan, menhentam saja. Sebenarnya sangat-sangat salah. Sebab itulah saya katakan bahawa bencana alam sifatnya berulang-ulang. Bukan semasa bencana alam, bukanlah waktu untuk menuding jari untuk menyalahkan pihak-pihak berkuasa, atau menyalahkan pejabat hutan, atau menyalahkan jabatan alam sekitar. Sebab mereka melakukan tugasan mereka yang sangat sempurna. Sebab apa sangat sempurna? Kerana setiap negeri, hutan adalah di bawah penguatkuasaan kerajaan negeri. Menteri besar termasuk dengan Jabatan Hutan dan juga kaki tangannya memantau dengan sebaik-baik mungkin. Ditapak. Bukan kata biar tebang, angkut, ikut suka, tak ada. Lebih-lebih lagi, nak mendapatkan pembalakan tu, yang pertama yang mesti dilakukan ialah ukur sepadan. Sempadan itu ditentukan tidak ada pelanggaran sepadan. Sepanjang masa, setiap hari ditapak pembalakan. Bagaimana mungkin dikatakan bahawa tidak ada penguatkuasaan? Orang yang mengatakan tidak ada penguatkuasaan ialah mereka tidak berada di tapak menebang pokok. Pernah tak dia orang pergi, pensyarah-pensyarah universiti pergi berada di tapak
hutan, tengok orang tebang pokok macam mana? Pernah tak dia tahu macam mana berapa sukatan balak nak tebang? Panjang mana nak diangkut? Semuanya cukup lengkap. Doktor, bagaimana? Kita boleh minta, ya, silakan Prof. Okey. Apa ni, dari segi pembalakan, kita sedia maklum bahawa memang untuk membalak tu perlu permohonan lesen membalak kan. Ya, so kita setuju. Tetapi fokus yang saya catatkan di sini ialah berlakunya pembalakan haram. Maknanya pembalak yang menebang pokok secara haram. Jadi macam mana kejadian itu boleh berlaku? Kenapa sampai tidak ada orang yang perasan? Maksud saya macam tu. Yang ada lesen tak ada masalah sebab kita memang ada tata cara macam mana untuk menebang balak yang telah matang, tak boleh berdekatan dengan pokok kecil dan sebagainya. Yang bagi saya yang melibatkan pembalak haram itu. Okey. Pembalakan haram, Doktor. Sebenarnya, pembalakan haram. Baik. Isu pembalakan haram berlaku di mana-mana. Jadi kami sebagai pengusaha balak yang membayar premium, membayar duit kepada kerajaan, sudah tentu apabila kami dapat mengesan adanya pembalak-pembalak haram, kami akan membuat laporan kerana yang dicuri itu adalah balak yang kami bayar premium. Sudah tentu kami akan menahan secepat mungkin. Jadi tidak timbullah bahawa pembalak haram itu sewenang-wenangnya menghalalkan apa ni pembalakan. Kerana sekarang ni dia orang dah takut sebab ada drone, ada semua. Jadi saya tak rasalah andaian Profesor Madya tu bahawa pembalakan haram tu adalah utama. Sebenarnya sangat terkawal. Jadi saya ulang stres saya punya pendirian lagi sekali bahawa bencana alam, banjir yang berlaku baru-baru ini adalah fenomena alam, bukannya hasil daripada pembalakan. Namun Doktor, bercakap tentang Doktor sudah lama berada dalam industri pembalakan. Sejauh mana Doktor melihat aktiviti pembalakan haram ini berleluasa pada saat ini? Saya boleh katakan di bawah penguatkuasaan kerajaan negeri dan juga di bawah Jabatan Hutan dan juga di bawah Pentadbir Tanah dan Galian Negeri yang diberi arahan sepenuhnya oleh pihak menteri besar yang ada sekarang ni dan juga sebelum ini menentukan bahawa tidak ada pembalakan haram. Itu di negeri, sedangkan macam kami di pihak media, kami memperoleh banyak laporan-laporan yang berjaya menangkap pembalak-pembalak haram. Jadi bagaimana mungkin tidak ada timbul isu tiada langsung pembalakan haram, sedangkan memang wujud mereka di-charge di mahkamah-mahkamah bahawa terdapatnya aktiviti pembalakan haram di situ. Pembalakan haram yang dimaksudkan oleh media itu hanyalah sebatang pokok, 2 batang pokok sahaja. Ya. Tidak sempat pun selori pun. Sebabnya cepat dikesan. Ini saya boleh jaminan sebabnya hasil daripada penguasaan. Dr. Abaidullah, kalau boleh saya nak bertanya. Laporan yang mengatakan tidak ada pembalakan pada kawasan yang hanyut pokok balak tu, ada ke tidak sebenarnya pembalakan di situ? NGO yang pergi dia kata ada, Sinar buat laporan dia kata meragukan. Jawapannya begini, Profesor Madya Dr. Muhammad Ruzaimi. Sebenarnya apabila laporan dikeluarkan oleh media, sama ada TV ke ataupun surat khabar ke, adakah mereka mendapatkan laporan daripada Jabatan Hutan? Adakah mereka mendapatkan laporan daripada Pentadbir Tanah dan Galian Negeri? Ataupun sengaja buat Jabatan Hutan, Dr. Abaidullah, kita kena balik pada isu. Jabatan Hutan telah mengeluarkan kenyataan tidak ada pembalakan. Ya, namun itu. Tetapi bila NGO pergi, Sinar buat laporan, memang ada pokok yang dipotong. Memang ada kawasan yang telah gondol pun. Jadi sekarang ni, ada ataupun tidak pembalakan di situ? Sebenarnya kalau itu yang dilaporkan di media. Jadi saya juga mendapat laporan mengatakan tiba-tiba pejabat hutan mengarahkan supaya dihentikan seketika pembalakan untuk menjaga sensitiviti. Itu yang saya terima daripada media. Jadi apa yang sebenarnya berlaku? Wujud atau tidak secara ringkas Doktor, sebab kita dah over 5 minit ni. Sebenarnya saya masih dengan pendirian saya. Sekiranya Jabatan Hutan mengatakan ada, itu adalah tanggungjawab Jabatan Hutan. Dan sekiranya dia kata tidak ada pun dia. Sebab pihak saya sebagai pembalak, sekiranya dia keluarkan lesen, dibenarkan untuk menebang, kami tebang itu saja di dalam kawasan yang dibenarkan. Tetapi sekiranya mereka nak
berolah alik itu wallahu alam lah Ustaz, saya pun tak tahulah. Baik, maksudnya di sini masih lagi menjadi tanda tanya pemilik siapakah balak itu, kesimpulannya selepas ini. Alhamdulillah, kembali dalam analisis. Kita memang tidak lagi punya masa 1 minit untuk setiap panel menyimpulkan perbincangan kita. Kita mulakan terlebih dahulu mungkin dengan Dr. Abidullah, silakan. Saya tetap dengan pendirian saya bahawa banjir yang baru-baru ini bukanlah bencana buatan manusia. Ya. Dan saya masih dengan pendirian saya bahawa bukanlah murka daripada Allah kejadian ini. Ini hanyalah fenomena alam yang berlaku berulang-ulang kali mengikut tempat dan masanya. Daripada saya, apabila berlaku bencana alam, bukanlah masa untuk kita menuding jari, menyalahkan kepada orang-orang yang tertentu. Saya bukan seorang ahli politik, tetapi adalah salah untuk kita menyalahkan menteri-menteri besar, salah untuk kita menyalahkan jabatan-jabatan hutan, salah untuk kita menyalahkan segala siapa saja termasuk pembalap-pembalap. Kerana ini adalah isu daripada fenomena alam. Baik, terima kasih Doktor. Silakan Dr. Rumaiza. Okey, walaupun saya sedikit bersetuju mengenai bukan totally kejadian ini semuanya natural, bukan ya. Dia ada melibatkan manusia. Saya minta maaf ya Doktor. Okey, saya kena agree ya sebab kita benda-benda yang berlaku ni pasti ada kesilapan. Kita bukan menunding jari, tidak. Kita di sini bukan menunding jari. Apa yang kita nak adalah kita alert. Betul. Kita cakna, bak kata Profesor Madia, Dr. Hayati tadi. Kita nak ambil tahu. Betul. Okey, kita tahu bagaimana cara nak buat benda itu dengan betul. Kita ada all the guidelines. Okey, tapi kenapa berlaku? Jadi di situ kita bukan menuduh orang tak buat kerja. Kita pohon sedikit perhatian. Mungkin tadi Dr. Hayati pun ada sebut tak cukup kaki tangan dan sebagainya. Beliau juga telah menyatakan bahawa kita boleh rekrut yang baru. Betul. Maknanya kita perlu ada banyak mata, banyak telinga. Ya, untuk bantu mengelakkan perkara ini berlaku. Baik, terima kasih. Profesor Hayati, silakan. Okey, terima kasih Finas. Okey, saya nak sebut dua benda di sini. Saya harap cukuplah 1 minit. Yang pertama sekali ialah kita kena ingat, saya berpegang lagi kepada yang pertama tadi. Minta maaf ya doktor. Iaitu bencana ini boleh berlaku. Pertama ialah dalam keadaan disebabkan oleh faktor semula jadi. Yang kedua ialah disebabkan oleh aktiviti manusia. Betul. Tetapi bencana itu akan berlaku lebih kuat magnitudnya apabila berlakunya pertembungan di antara faktor alam sekitar dan juga faktor manusia. Okey, memang betul faktor alam semula jadi kita memang tak boleh nak elak. Kita tak boleh nak bawa hujan pergi ke laut, tak boleh nak halakan angin ke kawasan lain. Berlaku tetap berlaku, tetapi di peringkat kita sebagai manusia ataupun sebagai pentadbir harus memastikan kita harus sentiasa bersiap siaga dalam menerima apa saja bencana yang kemungkinan akan berlaku. Itu yang pertama. Yang kedua ialah saya mencadangkan supaya pentingnya pendidikan kepada generasi-generasi sekarang supaya mereka lebih menyedari, lebih mengetahui, lebih cakna terhadap pentingnya menjaga kelestarian alam sekitar. Sebab kalau alam sekitar tidak dijaga dengan baik, kita seolah-olah mewariskan bencana pula kepada generasi yang akan datang. Itu saja daripada saya, Syafiqah. Terima kasih Prof. Silakan Dr. Rozaimi. Okey, sebagai akhirnya saya tak ada masalah dengan Dr. Abidullah kalau dia ada pandangan dia sendiri. Cuma saya mengatakan apabila berlaku keadaan seperti ini tidak salah untuk kita muhasabah. Bencana alam, tetapi apabila sungai telah menjadi cetek, apabila balak telah bergelimpangan, laporan tidak selari dengan apa yang ada di lapangan, maka rakyat berhak untuk menuntut penjelasan. Kerana rakyat bukan nak menyalahkan tetapi nak bermuhasabah, nak minta penjelasan apa yang sedang berlaku, kerana yang menerima kesan buruk adalah mereka. Yang hancur rumah disebabkan kayu balak adalah mereka. Oleh kerana itu saya mengharapkan kami punya suara, walaupun dikatakan kami ini duduk di dalam bilik sahaja, tapi inilah kerja kami, menyuarakan pendapat, memberikan pandangan. Apa yang kita rasa kita nak perlu penjelasan, kita memerlukan penjelasan kerana kita adalah pembayar cukai. Kita bukan di zaman gelap yang hanya menerima tanpa boleh untuk bersoal.
Wallahu a'lam. Baik, terima kasih kepada Dr. Rozami dan kesemua panel kita pada petang ini dan menyimpulkan perbincangan hari ini. Saya amat bersetuju sebenarnya dengan gesaan pengerusi Persatuan Aktivis Sahabat Alam, Hafizuddin Nasaruddin, yang mahu kerajaan untuk meneliti semula dan melakukan postmortem terhadap kelemahan dasar sedia ada. Perkara yang harus diberi tumpuan kerajaan adalah mengenai zon kawasan pembalakan, kaedah pembalakan, penguatkuasaan serta penyelarasan dasar. Ia bukan lagi soal pembalakan haram atau pembalakan yang dibenarkan. Ia kini soal adakah terdapat kelemahan pada dasar sedia ada yang menuntut reformasi segera. Juga kelemahan koordinasi antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri yang perlu diberi perhatian. Sejauh mana dasar yang dirangka persekutuan diikuti dan dipatuhi kerajaan negeri. Ingatlah, dalam keadaan semula jadi, kedua-dua profesor kita sudah menyatakan alam sekitar dapat menyerap sebarang pencemaran sekiranya berlaku pada kadar minimum. Bagaimanapun, jika ia berlaku secara melampau, alam sekitar akan memulangkannya semula dalam bentuk bencana kepada manusia dan persekitaran. Buat kita Muslim, adakah ini kemurkaan Allah? Sama-samalah kita renungi dan muhasabah diri ini kerana sudah jelas bahawa hanya iman dan takwa sahajalah bahtera penyelamat utama Muslim daripada sebarang malapetaka dunia dan azab akhirat. Itu sekian analisis. Saya Fina Sinos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.